Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah faqila منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Sayyidina Umar untuk pungut zakat. Apabila turun perintah wajib zakat, di antara orang yang diperintahkan untuk dikutip duit zakat daripada orang ramai ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila urusan ini dilaksanakan, masing-masing orang dengan kawasan, dengan orang-orang yang disuruh kutip, tiba-tiba datang report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila man'a ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada report mai dekat Nabi. Kata 3 orang ni tak mau bayar zakat. 3 orang yang disebutkan itu ialah, yang pertama Ibnu Jamil, nama dia. Katanya Ibnu Jamil tak mau bagi zakat. Orang yang kedua yang didakwa tak mau bayar zakat ialah Khalid bin Al-Walid. Ni nama-nama ni sampai dekat Nabi. Katanya ini orang tak mau bayar zakat. Seorang Ibnu Jamil, yang kedua Khalid Al-Walid, dan yang ketiga Al-Abbas, iaitu pakcik Nabi, pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila report sampai dekat Nabi, Nabi pula dengar, ini 3 orang, bukan calang-calang orang. Betul ke mereka ni tak mau bayar zakat? Betul ke? Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, ma yanqimu ibn Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah.
Nabi kata, adapun Ibnu Jamil yang hampa kata dia tak mau bayar zakat ni, hampa kena ingat. Nabi kata, Ibnu Jamil ni kana faqiran, dia ni dulu fakir, miskin. Fa'agnahu Allah, baru wajah Allah bagi dia jadi kaya. Jadi mungkin dia tak mau bayar zakat ni bukan kerana bantah, bukan kerana engkar, bukan kerana saja nak langgar hukum Tuhan. Mungkin kerana dia tak tahu kata orang kaya kena bayar zakat. Dan tengok ni yang kata Nabi ni, Nabi SAW, dia tak cepat buruk sangka ke orang. Itu pengajaran daripada hadis ni. Bila orang mai report dekat Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Jamil tak mau bayar zakat, Khalid Al-Walid tak mau bayar zakat, Al-Abbas, pak penakan kamu pun tak mau bayar zakat. Nabi bila dengar report ni, dia tak terus kata apalah mereka ni buat malu aku. Sebaliknya, Nabi buat satu andaian yang bersifat positif. Nabi kata, nanti saya dulu. Nabi kata, Ibnu Jamil ni, aku tahu dia ni annahu kana faqiran, dia ni dulu fakir, miskin. Fa'agnahu Allah, tapi sekarang Allah takdirkan dia jadi kaya. Mungkin ada sebab dia tak mau bagi zakat ni, mungkin ada sebab, mungkin dia tak tahu kata orang kaya kena keluar zakat, maka bagi tahu kat dia. Tapi pokok pangkalnya, Ibnu Jamil oleh kerana dia kaya, dia kena keluar zakat. Tapi dia mungkin tak bantah, mungkin dia kurang maklumat, maka kerana tu dia tak mau keluar zakat. Wa amma Khalid, adapun Khalid Al-Walid, ini bukan kecil anak. Satu orang yang Nabi pernah lantik dia untuk jadi kepala tentera, untuk pimpin satu pasukan tentera pergi berperang, dan dia ni pernah dipecat ketika menjalankan tugas. Sayyidina Umar Al-Khattab pecat dia. Walaupun dia kena pecat daripada pimpinan tentera pergi jadi layman, pergi jadi orang biasa, dia terus berperang, dia tak ambil hati. Ini orang baik. Kalau orang tak baik, kalau orang yang bukan jenis orang baik, aku ada jawatan, hampa pecat aku, dia lambung habis semua. File-file semua dia lambung, masjid pun dia tak main lah. Hampa punya hal, aku tak mau lah. Tapi orang baik, dia buat kerja bukan kerana apa-apa, dia buat kerja kerana Allah. Kalau sekiranya aku diberi amanah, aku buat kerja. Kalau sekiranya hampa nampak aku tidak layak memegang amanah tu, aku turun. Tak ada apa-apa. Kalau manusia yang boleh merendah hati sampai macam ni, hampa nak tuduh kata dia jahat, Nabi agak galat. Maka bila orang report dekat Nabi, kata Khalid Al-Walid di antara orang yang tak mau bayar zakat, Nabi terus kata, wa amma Khalid, Nabi kata adapun Khalid Al-Walid ini, fa innakum tazlimuna Khalida, aku rasa kamu menzalimi dia. Nabi kata, aku rasa bila hampa habaq dekat aku kata Khalid Al-Walid tak mau bayar zakat, aku rasa hampa menzalimi dia. Tak mungkin Khalid seburuk yang hampa report dekat aku. Nabi kata, qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Nabi kata, setahu aku Khalid Al-Walid menggunakan kekayaan dia untuk nak beli bekalan dan juga kelengkapan untuk sabilillah. Khalid Al-Walid ada duit, dia guna duit dia untuk beli bekalan, untuk beli kelengkapan, untuk tujuan sabilillah. Kalau dia belanja untuk itu juga zakat. Jadi kalau hampa nak mai bagi tahu kat aku kata dia ni tak betul, dia ni jahat, dia ni bantah, dia ni engkar, aku tak boleh terima apa yang hampa bagi tahu, kerana aku tahu Khalid Al-Walid ni dia satu orang yang sanggup habis duit untuk tujuan sabilillah. Maka kalau hampa kata dia jahat, hampa menzalimi dia. Nabi kata. Tuan-tuan tengok Nabi macam mana bersih hati dia. Tidak mudah termakan dengan jarum karat orang, tidak mudah tergopoh-gapah di dalam berburuk sangka pada orang. Ini Nabi SAW. Wa amma Al-Abbas, Nabi kata adapun Al-Abbas, dia ni pak penakan aku, dia ni pak cik aku. Nabi kata fahiya alayya, maka tanggungjawab aku, gua keluar zakat untuk dia. Kalau Al-Abbas tak keluar zakat,
Aku anak penakan dia, maka tanggungjawab aku buat keluar zakat bagi pihak dia. Wa mithluha ma'aha, aku akan tanggung semua. Berapa dia kena, Nabi kata aku akan tunaikan semua. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya Umar, amma sya'arta anna ammar rajul sinu abi. Nabi kata, wahai Umar, amma sya'arta, hang bukan tak tahu. Nabi kata kat Sidina Umar, anna ammar rajul sinu abi, pak penakan macam pak sendiri, dia kata. Nabi kata, oleh kerana Al-Abbas tu pak menakan aku, dia macam pak aku. Maka kalau pak aku bertanggungjawab berkeluar zakat untuk dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni kita ambil pengajaran paling besar. Ialah jangan cepat menuduh orang. Tuan-tuan, benda ni penting tuan-tuan. Dalam masyarakat benda ni penting. Kalau tuan-tuan biarkan amalan tuduh-menuduh ini hidup dalam masyarakat, musnah masyarakat kita. Kerana manusia sewenang-wenang, secara bebas nak tuduh siapa dia boleh tuduh, nak buruk sangka kat siapa dia boleh buruk sangka, nak mengaibkan siapa dia boleh aibkan, maka akhirnya masyarakat musnah. Maka Nabi SAW apabila Nabi bagi tugas dekat sahabat-sahabat dia, kamu pergi kutil zakat kawasan ni, kamu pergi kawasan ni, kamu pergi kawasan ni, masing-masing pergi nak buat kerja, report balik mai dekat Nabi. Di antara yang dilaporkan dekat Nabi, 3 orang ni tak mau bayar zakat. Nabi bila dengar, Nabi tak segera buruk sangka dekat 3 orang ni. Sebaliknya Nabi SAW kata, 3-3 ni aku kenal belakang. Yang pertama, Ibnu Jamil, dia dulu miskin. Ni baru Allah bagi dia jadi orang kaya. Mungkin dia tak faham tentang hal zakat ni, maka siapa-siapa tolong pergi bagi faham dekat dia. Dia memang kena zakat, tapi tolong siapa-siapa pergi bagi faham dekat dia. Jangan buruk sangka dekat dia. Yang kedua, Khalid Al-Walid. Dia ni hampa saja buat zalim dekat dia. Bukan hampa tak kenal Khalid Al-Walid ni siapa. Dia ni satu orang manusia yang sanggup habis harta untuk sabilillah. Tak mungkin orang yang sanggup habis duit dalam poket untuk sabilillah, tiba-tiba zakat hak fardu, hak wajib dia tak mau keluar. Hampa zalim kat dia. Yang ketiga, Al-Abbas. Dia pak penakan aku. Maka pak penakan macam pak aku. Kalau dia tak keluar, aku kena keluar untuk dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripada hadis itu. Dan mudah-mudahan silap kita tak betul, kita yang selama ni berburuk sangka sesama satu karya, sesama orang Islam, dapat diperbetulkan segera. Lebih cepat kita perbaiki keadaan ini, lebih cepat masyarakat kita jadi masyarakat yang baik, insyaAllah. Kita baca Bahrul Madhi jilid 7. Bahrul Madhi jilid 7, muka surat 93. Muka surat 93. Kita masuk bab ma jaa fi tasydid 'inda al-maut. Bab ma jaa fi tasydid 'inda al-maut. Itu bab yang datang pada menyatakan sengsara ketika nak mati. Ini satu tajuk penting yang kita tak rasa lagi. Kita melihat ramai orang mati, tetapi kita tak tahu kesengsaraan yang ditanggung oleh orang yang nak mati itu. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan baca hadis-hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan bagaimana sengsara dan sakitnya orang yang nak mati. Ketahuilah saudaraku, adalah mati iaitu terbit nyawa daripada tubuh seseorang. Dia bagi definisi dulu. Yang kata mati itu nyawa terbit keluar daripada badan, itu mati. Maka terbit nyawa daripada tubuh itu tidak boleh dikatakan senang. Jangan ingat mudah. Jangan ingat kita kata orang mati ni mudah. Hamba kata nampak mati mudah sungguh, nampak mati senang sungguh. Nampak mudah, hakikatnya penuh sengsara. Begitu. Itulah sebabnya apabila kita lihat orang yang di dalam nyawa itu terbit, tiada mudah ia. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada orang nak mati nampak susah sungguh.
Dia nak mati tu nampak susah sungguh, dengan kelumpung dia, dengan jegit terbelak dia, dengan macam-macam. Kadang-kadang kita nampak orang nak mati nampak pun susah. Begitu. Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala matikan bahkan di dalam sengsara dan payah, dan cukup dengan sakitnya. Ada orang dia kata nak mati nampak tenang, tapi sebenarnya payah, sengsara dan cukup sakit. Kerana jikalau dengan senang sahaja terbit nyawa itu, maka tentulah Allah Ta'ala matikan kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan senang kerana memuliakan dia. Logik macam tu dia kata. Kalau kata mati ni tak sakit, orang yang paling layak untuk mati tak sakit ni Nabi. Kalau kata mati ni tak sakit, satu-satunya manusia yang layak menerima anugerah mati tak sakit ni ialah Nabi Muhammad SAW. Itu orang nombor satu layak. Begitu. Maka sesungguhnya Nabi kita SAW itu pun dipayahkan terbit nyawa. Nabi yang menjadi kekasih Allah ni pun nak mati sakit. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadah fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma'. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasih dan sangat alimnya ia dan sangat bijaksananya ia, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya berkata Aisyah, telah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi di dalam sakaratul maut. Kita ingat balik Nabi SAW masa dia sakit. Nabi masa sakit masih lagi menggilirkan isteri-isteri dia. Dalam sakit tu Nabi masih lagi malam ni rumah ni, esok rumah dia ni, lusa rumah dia ni. Nabi masih menjalankan tanggungjawab sebagai suami. Dalam pada duk gilir tu Nabi sebut, Nabi kata, ya Allah, kalau sekiranya nak matikan aku, biarlah aku mati di rumah Aisyah. Ada hadis. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan doa Nabi. Nabi wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di atas reba Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah meriwayatkan hadis bagaimana keadaan Nabi ketika Nabi nak wafat. Begitu. Kata Aisyah, aku tengok Nabi SAW padahal Nabi di dalam sakaratul maut. Dan aku di dalam mereba kepalanya. Aisyah kata Nabi wafat dalam keadaan kepala Nabi direba oleh Aisyah. Kerana pada akhir umurnya ia tidur di atas reba aku. Dan adalah di sisi Nabi SAW ada satu bekas di dalamnya ayat. Waktu Nabi nak wafat ni, Nabi duduk tidur atas reba Aisyah. Tepi Nabi ada satu bekas isi ayat. Dan ia memasukkan tangannya di dalam ayat itu. Nabi suruh tangan celup masuk dalam bekas ayat itu. Kemudian disapunya akan mukanya dengan ayat itu. Summa yaqul, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Kemudian Nabi mengucap dengan katanya, wahai Tuhanku, tolonglah olehmu akan daku atas sengsara mati ataupun atas sakit mati ni. Nabi dekat nak keluar nyawa tu, Nabi suruh tangan dua-dua masuk dalam bekas ayat. Nabi sapu ayat tu di muka Nabi sambil Nabi doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakit mati ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermula ini hadis hasan lagi tadi. Masalah mati dan payah keluar nyawa itu apa macam hikmat dijadikan Allah? Apakah satu hikmah Tuhan bagi jadi orang nak mati ni sakit?
Entah macam orang kena kanser. Kanser ni dia ada 5 stage. Peringkat 1, 2, 3 sampai 5. Bila kena tak tahu, duk ingat sakit apa. Kan biasa duk sakit dalam perut, biasa ingat gastrik, ingat appendix, ingat macam-macam. Bila dah sakit dah terlampau teruk, baru pergi betul-betul cek dekat spesialis. Spesialis kata kanser, refer pergi dekat Mount Miriam Hospital Kanser Tanjung Bunga. Bila pergi doktor pakar kanser tengok, oh dia kata I'm very sorry to tell you, you dah ada dekat final stage. Dia kata dah ada stage 5. Bila dah duduk stage 5, dah peringkat akhir dah kanser ni, mereka tak bagi treatment dah. Dia kata tak ada treatment, tak ada rawatan dah dekat peringkat orang yang sakit peringkat 5 ni. Melainkan dia kata, to be frank, dia kata untuk bercakap lebih jujur, kita hanya akan bagi morfin saja. Dia kata morfin pill killer, kira nak bagi tak sakit, dia kata. So dia ni kira betul-betul is a matter of time, tunggu masa aja bila nak mati. So kita hanya boleh bantu dia mati dalam keadaan tak sakit, dia kata. Doktor kata macam tu, tapi sebenarnya sakit. Sebenarnya sakit. Walaupun doktor kata kita bagi morfin ni, dia ni pill killer, nak menahan sakit aja supaya dia mati ni tak sengsara. Sebenarnya sengsara. Tak ada ubat dalam dunia ni boleh mengurangkan apatah lagi nak menghilangkan sakit mati. Tak ada ubat. Walaupun orang tu mati dalam keadaan koma, nampak dia koma, tak ada sedang apa, seminggu dah koma, anak-anak mai pun tak kenal apa dah, bibir mulut pun tak menguai apa dah, ayam aja duk drip masuk dalam tangan, tiba-tiba mati dalam keadaan koma lagu tu aja. Kita duk kata Allah mati tak sakit. Sakit. Mati tetap sakit. Ini keterangan agama. Mati tetap sakit. Apa hikmah Allah menjadikan orang nak mati ni sakit? Itu. Kata Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Huzi, syarah bagi Sahih At-Tirmizi. Kitab hadis ni dia ada syarah dia. Sahih Bukhari dia ada syarah dia. Sahih Muslim dia ada syarah dia. Sunan At-Tirmizi dia ada syarah dia. Di antara syarah kepada hadis riwayat At-Tirmizi ni ialah kitab yang bernama Al-Huzi. Bahawa sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan hikmatnya meringankan keluar nyawa daripada tubuh dan bercerai ia daripadanya. Dan Tuhan yang memayahkan keluarnya dengan sekira-kira maklum di sisinya daripada ahwal hambanya. Ibnul Arabi, satu ulama besar, dia kata ini kuasa Allah. Allah nak bagi dia sakit, betul-betul sakit ke? Ataupun Allah nak bagi dia kurang sakit ke? Pokok pangkalnya orang mati tentu sakit. Sakit teruk, sakit sikit, ini terpulang kepada Allah. Begitu. Maka terkadang dipayahkan keluar nyawa kerana memberi azab dan sengsara, maka iaitu dilakukan ke atas kafir. Orang kafir nak mati, dia cukup sakit, jauh lebih sakit daripada orang Islam yang beriman sakit nak mati. Ada hadis tuan-tuan, dia cerita orang beriman Allah buat keluar nyawa menerusi ubun-ubun kepala. Ada hadis. Manakala orang kafir nyawa dikeluarkan daripada tapak kaki. Ada hadis yang menceritakan benda. Dan ulama hurai hadis tu, dia kata ada penyawa apabila keluar menerusi ubun-ubun kepala, maka keluarnya sopan, sakitnya kurang. Sakit tapi kurang. Berbanding dengan sakit yang ditanggung oleh orang kafir yang nyawa tarik keluar ke tapak kaki, sakitnya sangat sengsara sekali. Benda ni cakap jadi tak rasa lagi, tak tahu begitu. Tapi semua orang akan rasa gitu. Dan terkadang dipayahkan keluar nyawa kerana mengkifaratkan dosa dia. Kadang-kadang nyawa nak keluar tu dia sakit lebih pada orang lain. Pasal apa? Pasal dia ni banyak dosa. Maka bila sakit nak mati tu sakit sangat-sangat, setidak-tidaknya dia mengkifaratkan sebahagian dosa dia. Begitu. Maka yang demikian itu dilakukan ke atas orang yang berdosa. Dia Islam, dia beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama ada dosa. Maka Allah bagi dia sakit lebih sikit. Yang sakit itu mengkifaratkan sebahagian dosa dia. Dan terkadang dipayahkannya kerana mengambil jadi dalil dan menjadikan
leporan dan juga ikutan. Kadang-kadang Allah bagi jadi payah tu pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran pada orang yang belum mati tengok dan sebagainya. Begitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala memayahkan keluar nyawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sebab payah keluar jiwa, keluar nyawanya itu, sehingga berkata Aisyah seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, ma aghbatu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Aisyah, tiada aku cemburu dengan senangnya mati seseorang manusia kemudian daripada telah aku lihat akan susah dan payahnya mati Nabi SAW. Itu dia. Aisyah sampai kata lagu tu, dia kata kalau aku tengok satu orang mati nampak mudah tu aku rasa cemburu, dia kata. Pasal apa? Pasal mata aku tengok Nabi mati pun tak semudah yang disangkakan orang. Mati Nabi pun tak nampak mudah. Ambil air, tangan celup dalam air, sapu muka, doa lagi, ya Allah mudahkanlah aku menghadapi sakratul maut. Nampak macam payah. Rupa-rupanya payah yang dinampakkan itu untuk dijadikan pengajaran kepada umat-umat kemudian. Nabi pun sakit ketika nak mati. Begitu. Maka benda itu dijadikan pengajaran kepada umat kemudian hari. Maka mati Nabi SAW itu payah, nampak pada mata aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Masalah dia kata mati mengejut, adakah kebajikan padanya ataupun tidak? Orang mati mengejut ni bagus ke tak bagus? Mati mengejut maksudnya mati dalam keadaan tak sangka nak mati, tengah duduk seronok, duduk nak pergi pesta, nak berseronok, nak melompat menyanyi karaoke sana sini, dalam keadaan tak bersedia nak mati, duduk ingat nak hidup pun 100 tahun lagi, tiba-tiba mati. Bagus tak bagus? Orang yang ditakdirkan mati dalam keadaan dia tak bersedia untuk menghadapi mati ini. Kata dia, wahai saudaraku, bermula mati mengejut itu ada orang suka akan dia dan ada yang tidak suka akan dia. Mati mengejut ni ada orang suka, ada orang tak suka. Di antara mati mengejut juga macam tak sakit. Dua elok-elok satu orang abang kata mati. Mati yang tak didahului dengan sakit. Kalau sakit sampai 2-3 tahun lainlah. Dia prepare untuk menghadapi kematian. Dia dah tahu dah aku sakit, aku ni memang tak boleh baik ke apa ke semua. Jadi dia prepare. Semayang, jaga elok dengan baca Quran, banyak ibadat. Satu lagi tak prepare. Pasal dulu sangka tak mati lagi. Tak tahu, accident mati. Mati mengejut. Ada orang suka mati dalam keadaan tak ada signal ni. Ada orang tak suka. Yang suka siapa? Anak-anak suka. Dia kata tak gaduh belah orang tua ni dia mati, senang lah. Kalau tidaklah kacau kita. Suka. Ada orang suka macam tu. Sebab bila tu sakit tarik sampai bertahun-tahun ni susah. Jangan cakap seminggu anak-anak semua pakai khidmat nak jaga mak pak yang sakit ni. Pasal apa? Pasal nak tunjuk sayang dekat mak pak. Seminggu tak baik dia pergi 2 minggu, 2 minggu dia pergi sebulan, sebulan dia pergi 2 bulan, dia pergi tolak aku dah. Abang hak sulung tolak kat adik hak nombor 2, dia kata abang pun cuti habis dah lah apa dah semua, kak hang pun kerja dia rumah lah. Baru sebulan. Orang tua ni nak sakit 5 tahun lagi. Akhirnya sakit mak pak ni menjadi fitnah kepada anak dah. Dah jadi fitnah kepada anak dah. Anak ni tak larat nak jaga dah. Mulut dah mula bercakap benda yang tak patut dia bercakap kepada mak pak dia. Maka atas alasan itu kita pun suka lebih baik kita mati tak sah duk sakit lama-lama. Jadi dia kata benda ni mati mengejut dengan mati sakit dulu apa semua ni, ada orang suka, ada orang tak suka. Begitu. Bagus dia pasal apa? Mati mengejut ni bagus pasal tak menyusah orang. Tak bagus dia apa? Tak bagus pasal tak ada nak bersedia. Dia ada bagus, ada tak bagus dia. Maka mati, yakni keluar nyawa daripada tubuh itu, tetaplah dia satu penyakit yang sehabis-habis berat menanggungnya. Tak ada sakit dalam dunia ni seumpama sakit mati. Sakit mati adalah sakit yang paling sakit. Tak ada sakit seumpama tu. Begitu. Sehingga setengah daripada orang yang didatang oleh maut itu mengeluar ia akan peluh di dahi. Ada orang nyawa nak terbit itu sampai berpeluh. Nyawa nak keluar daripada badan dia tu berpeluh ni. Maknanya sengsara dia menahan sakit. Begitu.
Maka dengan dialah Nabi SAW bersabda menyebutkan berat menanggung maut itu, iaitu kata At-Tirmidzi an Abdillah yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna nafsal mu'min takhruju rashha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang dipanggil orang dengan nama Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda bahawasanya nyawa satu orang yang mukmin keluar dia dengan sehabis-habis payah dan sangatlah sakitnya. Nabi kata begitu. Nabi kata orang mukmin pun kalau nyawa nak keluar sakit. Nabi kata. Mana Nabi pun sakit. Orang yang mukmin nak mati sakit. Nabi kata. Sampai orang yang datang maut itu mengeluh peluh daripada dahinya. Sampai Nabi kata punya sakitnya nak mati ni, kamu boleh tengok orang nak mati terbit peluh atas dahi ni. Nabi abang begitu. Dan bersabda lagi Nabi SAW, wala uhibbu mautan ka mautil himar. Qila wa ma mautul himar? Qala mautul faja'ah. Dan tiada aku suka akan diri aku mati seperti mana matinya binatang keldai. Nabi kata aku tak mau aku ni mati macam mana keldai mati. Maka kata orang, bagaimana mati himar ataupun mati keldai itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ialah mati dengan mengejut. Nabi kata mati himar ni mati tak ada nak prepare, mati terkejut, begitu. Yang ni di dalam sehat baik-baik, tiba-tiba mati dengan tiada didahului oleh sakit. Itu dia panggil mautul faja'ah ataupun mati mengejut. Tak ada sakit, tak ada apa. Tengok-tengok orang telefon beritahu, ustaz nak beritahu sahabat kita tak ada lah. Terkejut, tak pernah dengar berita sakit, tak pernah dengar apa-apa, tiba-tiba abang tak ada dah. Lepas makan tengah hari katanya. Lepas makan tengah hari dia berasa penat. Dia berasa penat, lepas tu berasa nak termuntah. Anak-anak pun bawa habis pancung, muntah sikit, balik main tidur. Tidur, tengok sengak, pegang-pegang mati dah. Mati mengejut lagu tu. Duk elok-elok, anak-anak pun terkejut, semua adik-beradik terkejut. Baru kemarin duk sembang dan sebagainya. Ini dia panggil mautul faja'ah ataupun dia panggil mati mengejut. Nabi SAW kata, aku tak suka mati macam tu. Nabi kata, aku suka biarlah mati aku didahului dengan sakit dulu sebagai satu amaran nak mati, maka lebih kepada persediaan untuk menghadapi mati. Begitu. Jika sekiranya mati itu didahului oleh sakit, maka sempatlah berwasiat, bersedia bagi bekalan hari kematian dengan taubat dan lainnya, dan juga dengan melakukan amal yang soleh-soleh. Bila dah kita orang bagi tahu dulu kata nak mati, doktor abang ni penyakit encik ni, ini kuasa Allah dia kata. Tapi pengalaman kami sebagai doktor, kalau macam ni biasanya tak sampai 3 bulan dia kata. Kalau macam tu punya signal main, kita tak percaya. Doktor ni kata akan mati 3 bulan, dia pun tak tahu kita nak mati bila. Tapi sekurang-kurangnya benda yang dia cakap tu boleh membuatkan kita bersedia untuk menghadapi hari mati. Begitu. Masalah dia kata nyawa keluar daripada tubuh dengan sehabis-habis sakit. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ketahuilah saudaraku, sehabis-habis sakit dalam waktu gelombang mati itu tiada yang mengetahui akan dia melainkan orang yang merasai. Imam Ghazali mudah aja. Dia kata betul-betul orang yang tahu macam mana sakit nak mati ni, orang nak mati tu. Lain ni boleh cerita aja. Ibarat macam tu, ibarat macam ni. Boleh buat ibarat, boleh cerita. Tapi betul-betul yang tahu sakit macam mana, kawan hadut tanggung nak mati tu. Dia yang tahu betul-betul sakit macam mana. Begitu. Maka barang siapa tidak merasainya, maka tidak tahu sakitnya. Oleh kerana tu, kitab cerita macam mana pun kita tak sampai ke tahap yang sebenarnya tu. Tak sampai. Kita boleh tahu kata sakit dia, tapi sakit tu sakit lagu mana? Adakah sakit lagu macam kita aksiden jatuh motor dulu? Macam tu punya sakit kah?
Tak tahu. Betul-betul yang tahu orang yang nak mati tu, dia tahu macam mana sakit nak mati. Tetapi dapat kita ambil kira sakit mati itu dengan qiyas kepada sakit-sakit yang dapat dirasai oleh seseorang, ataupun ambil tahu dengan jalan dalil daripada ahwal orang-orang yang masa di dalam gelombang mati. Kita cuma boleh agak dia sakit bila kita tengok orang yang nak mati tu. Kita tengok dia dengan duk genggam tangan, dengan kening tu berkerut, dengan duk gigit bibir mulut, muka dia, kita dah nampak sakit ni. Akak tu aja. Betul-betul sakit, dia saja yang tahu. Dia kata lagu tu. Boleh nampaknya amat payah dan amat sakit terbit nyawanya itu. Takat tu aja kita boleh tahu. Masalah dia kata mengetahui sakit keluar nyawa dengan qiyas, dia kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adapun qiyas dan bandingan sakit keluar nyawa dengan sakit lain itu, iaitu sesungguhnya tiap-tiap anggota yang tiada nyawa padanya maka tiada berasa sakit. Kalau nak qiyas, dia kata orang yang tangan lumpuh, tangan tu kalau kena pisau kenapa tak sakit? Pasal tangan lumpuh, maknanya tangan tu nyawa tak ada. Itu nak abang, dia kata nyawa tu menjadi punca anggota kita rasa sakit ataupun tak rasa sakit. Tangan yang lumpuh, nyawa dah tak ada. Bila nyawa dah tak ada, dia dah tak sakit dah. Pasal apa? Pasal nyawa tak ada. Tempat yang ada nyawa, kalau kena pisau sakit. Makna yang sakit tu dia kata kerana nyawa tu ada, kerana itulah sakit. Apatah lagi kalau nyawa tu nak tarik keluar, bayangkan macam mana sakit. Kawan saya aksiden motor, tangan lumpuh, jadi lumpuh. Bila lama-lama dia jadi kecil. Tangan lumpuh ni dia makin mengecil. Darah tak ada apa semua, tangan tu mati dah. Jadi orang duk petua kata suruh tungku, bakang batu tungku. Tungku mudah-mudahan dia punya saraf dia hidup balik, tangan boleh elok balik. Dia letak tungku atas tangan dia. Tungku panas itu dia letak atas tangan dia. Dia terlupa habis. Jadi benda tak sakit apa. Satu bau macam daging terbakar. Satu rumah pakai bau. Siapa masak apa di dapur, api tak tutup apa semua, pekat lari pergi tengok api semua tak buka, ni bau apa cari. Dia berdoa abang kat orang, dia kata siapa di dapur tinggal. Mai-mai tengok tangan dia dengan tungku panas ni, dia masak daging tu. Tanya tak sakit ke? Dia tak rasa apa. Dia jadi lagu tu pasal tangan tu lumpuh. Tangan lumpuh ni nyawa dah tak ada dah di tangan tu. Bila nyawa tak ada, sakit tak ada. Kalau nak kiyah, dia kata bandingan sakit keluar nyawa dengan sakit yang lain itu, iaitu sesungguhnya tiap-tiap anggota yang tiada nyawa padanya maka tak berasa sakit, dia kata. Maka apabila ada padanya nyawa, maka yang berasa sakit itu ialah nyawa, dia kata. Yang duk main sakit ni pasal tempat tu hidup, tempat tu ada nyawa. Maka di mana tempat luka ataupun tempat yang kena kebakaran pada anggota, maka datanglah berasa sakit pada nyawa. Nyawa tu sakit. Tangan kita kena pisau, sakit. Sakit tu bukan sakit tangan tu, sakit nyawa kita sakit. Pasal kawasan tu kena pisau. Terbakar, orang yang terbakar ni, badan habis semua hangui ni. Sakit dia ni, sakit pasal apa? Pasal badan dia ada nyawa, maka dia sakit. Yang sakit itu nyawa, dia kata. Maka sekadar mana datang sakit itu pada nyawa, maka sakitlah ia. Tang mana tempat ada nyawa, banyak mana kena kawasan yang bernyawa ni kena luka, kena terbakar, maka banyak itulah sakit yang dia tanggung. Kalau ujung jari saja kena pisau, sakit takat ujung jari saja. Kalau badan kena kelak dengan pisau, macam mana sakit dia? Lagu tu. Dan yang disakitkan itu tidaklah ia setempat, bahkan berserak di atas daging dan darah dan sekalian juzuk anggota. Dan peliknya kita kena pisau ujung jari ni, dia tak sakit ujung ni, dia sakit satu badan. Maknanya yang sakit tu bukan jari, yang sakit tu nyawa. Nyawa satu badan, kena ujung jari, satu badan sakit. Itu bukti kata sakit tu kerana ada nyawa. Tidak, tuan-tuan, sakit gigi kan?
Tak pasal-pasal pergi sepak kucing lebih kot dalam rumah. Pasal apa? Sakit gigi satu tempat je, biar lah. Sakit gigi ni nak cidung tak boleh. Dia kacau satu sistem badan kita. Kucing duk nyau, bangkit pergi terajang kucing tu ke debu, kata. Jadi lagu tu. Duk sakit gigi punya pasal. Duk tengok kelapa sawit, merasa bakang kelapa sawit ni cuma kata. Apa ni? Sakit tu sakit gigi, tapi yang sakit tu bukan gigi, yang sakit tu nyawa dalam badan manusia. Maka dengan kerana tu, sakit satu tempat tu, dia pas pergi satu badan, berselerak satu badan rasa sakit dia. Ini yang kata sakit. Maka tiada kena roh itu, melainkan setengah pedih dan setengah sakit. Dia jadi, tak tahu nak abang, dia jadi pedih, dia jadi sakit, dia jadi nyilu, dia jadi satu badan. Dia jadi begitu. Maka jika sekiranya sudah begitu adanya pada sekalian sakit dengan menyertai nyawa, maka apalah lagi lebih besar sakit keluar nyawa, bukankah lebih-lebih dahsyat lagi? Kalau hak kena sikit tu pun nyawa menanggung sakit, apatah lagi nyawa tu sendiri Tuhan nak ambil buat pulang, lebih-lebih lagi sakit dia. Imam Ghazali cuba nak bawa qiyas macam tu. Qiyas ni pun tak sampai, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi dah kata, orang yang betul-betul tahu sakit mati, orang anak mati tu saja tahu. Begitu. Bawah tu pun dia ada bawah contoh-contoh dia juga. Tuan-tuan tengok bawah pada masalah berikut tu. Dia kata nyawa keluar mengapa tak lalu menjerit. Dia kata pasal apa? Masa nyawa nak keluar, orang yang nak keluar nyawa tu dia tak kuasa nak menjerit. Pasal apa? Orang anak mati ni dia tak menjerit. Nampak dah duduk memandang aja, tengok. Dalam hadis kata apa? Bila mata dia terpaku, kalau dia duduk memandang tu tak lagi. Bila dia tengok tepat satu tempat, itu sudah dekat dengan sakaratul maut. Sebab yang dia tengok tepat satu tempat tu, di situlah arah malaikat maut mai kat dia. Kalau sebelum tu dia duduk pandin tengok juga kiri kanan, dan bila dia mula tengok tepat satu tempat tu, dia dah nampak dah malaikat maut dah dekat dengan dia, menghampiri dia. Pasal apa dia masa tu dia tak menjerit? Dia tak menjerit, wih, kata pasal apa masa nyawa duk tarik keluar tu dia tak kaya kuat-kuat? Pasal apa? Dia kata di sini nyawa keluar mengapa tak lalu, yang ni tak kuasa, tak larat nak menjerit. Pasal apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya, pancung ataupun potong badan dengan pedang itu sakit kerana bertali mali ia dengan nyawa. Orang kena pancung sakit. Pasal apa sakit? Pasal dia ada sangkut dengan nyawa nak keluar. Begitu. Maka jika sekiranya sudah ada begitu sakit barang yang bertali mali dengan nyawa, maka betapalah pula lebih sakit jikalau ditarik nyawa itu. Ataupun orang yang dipancung ataupun dipotong itu boleh minta tolong. Orang yang nak kena pancung, nak kena potong, dia boleh menjerit, boleh minta tolong. Pasal apa? Pasal nyawa tak keluar lagi. Dia boleh minta tolong dan dapat keriau. Dia kata kerana berkekalan lagi daya dan upayanya dalam hatinya dan pada lidahnya. Pasal masa tu sakaratul maut tak main lagi. Orang baru angkat pedang nak bubuh dia, sakaratul maut tak main lagi. Maka dia ada lagi kekuatan boleh menjerit. Dia kata bersalahan keputus suara orang yang mati dan orang yang keriau, maka iaitu tiada berupaya ia. Tapi apabila nyawa dah terputus, habis, tak boleh keriau. Tak boleh dah. Sebelum benda tu kena dia boleh menjerit, tapi bila kena, masa kena tu nyawa tengah duk keluar tu dah tak boleh keriau dah. Kerana sangat-sangat sakitnya dan sangat pedihnya, melampau-lampau sangat sampai kepada hatinya dan sampai kepada sekalian juzuk tubuhnya, sehingga runtuh semua kekuatan tubuhnya dan jadi lemah sekalian anggotanya. Maka tiada upaya menjerit dan tiada upaya nak minta tolong. Dia kata bila nyawa duk tarik keluar tu, habis. Sendi-sendi semua lemah habis, dagu nak buka mulut, nak cek lidah, nak petik suara, tak boleh dah. Macam nyawa tengah duk keluar. Punya sakitnya nyawa duk keluar tu sampai tak boleh bunyi suara apa. Dahsyatnya sakit mati. Tuan-tuan tengok macam mana Imam Ghazali punya susah nak bagi nampak kata mati ni sakit. Kita tak nampak.
Kita dengar je, tapi tak sampai tu tahap sakit yang cuba nak digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ni. Maka sebab Nabi dia senang aja. Dia kata apa? Dia kata orang nak mati saja tahu betul-betul macam mana sakit dia. Begitu. Masalah. Akal pada masa keluar nyawa apa macam dia? Kita ni orang cerdik. Satu doktor, profesor universiti, orang cerdik pakai ekonomi, orang yang otak ni cukup bergeliga, masa nak mati, akal dia jadi macam mana masa tu? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, akal pada masa keluar nyawa itu sebagai karang. Dia kata akal manusia masa tu kira macam karang, macam orang duduk karam dalam laut. Tak boleh buat apa kan? Duduk karam, duduk lemah dalam laut ni, air masuk ke hidung, masuk ke lubang telinga, masuk ke habis. Pandai macam mana pun masa tu jam habis. Satu badan jam sistem semua. Maka orang yang nak mati ni akal dia masa tu jam, blank, habis dah. Fikir nak lari, nak lepas daripada mati semua tak boleh. Pemikiran dia, fikiran dia semua dah jam, dan tak tahu nak buat apa. Tak boleh fikir. Masa tu tak boleh fikir apa dah. Adapun lidah sudah tak tahu nak bertutur lagi. Mulut pun tak boleh cakap dah. Ada cakap tuan-tuan orang anak mati mulut duk cerita ni, aku duk rasa ni, duk rasa sejuk kaki ni, duk puasa ni, dia duk naik sampai ke lutut ni. Ada dia boleh cakap? Dia hanya rasa aja benda tu, mulut nak abang. Kalau aci boleh, orang anak mati nak abang ke anak dia. Hang dengar ni ayah nak cerita baik-baik ni penghabis ayah nak abang ke hang ni, tak lagi ayah nak mati. Hang jaga ni ayah duk rasa tak boleh. Kalau boleh kita nak abang ke anak kita supaya dia dengar tu, dia berubah jadi orang cukup baik. Tapi tak boleh. Masa tu lidah dia kata tak kuasa nak bertutur. Dan sendi, tulang dan anggota pada masa keluar nyawa itu sudah lemah semua sekali. Nak gerak jari tak boleh dah. Orang yang nyawa tengah duk keluar ni, sakaratul maut tengah duk jalan ni, duk keluar, nak gerak jari tak boleh. Tak boleh dah, tak ada tenaga, habis. Dan sukalah orang yang sedang terbit nyawa itu kiranya boleh beristirahat dia dengan mengerang dan keriau dan minta tolong. Kalau bolehlah orang yang nak mati ni dia nak mengerang ke, dia nak minta tolong ke, kalau boleh nak macam tu. Tapi tak boleh dia kata. Tetapi apa boleh buat? Tiada ia berdaya lagi. Maka jika ada baginya kekuatan, boleh kita dapat dengar pada waktu ditarik nyawanya itu, dengkor ataupun bunyi dalam kerompong dan di dalam dadanya. Itu dia. Dia kata habis-habis kuat kita dengar bunyi lembu-lembu kena sembelih. Habis kuat. Macam kita duduk talqin di telinga dia, la ilaha illallah, tu bunyi. Itu dia dah sampai ujung lah, sampai ujung. Itu habis-habis kuat orang nak mati boleh bunyi, dia kata. Dan boleh kita dapat dengar pada waktu ditarik nyawanya itu, dengkor bunyi di dalam kerongkong dan dadanya. Bahkan rupanya telah berubah dan sudah ia menjadi pucat ataupun warna tanah, seolah-olahnya zahir daripadanya asal daripada tanah. Bila dah sikit lagi, dah very last moment dah nyawa nak keluar ni, muka semua dah pucat lesi, pucat macam mana warna asal tanah. Pasal apa? Dia dah membuktikan bahawa dia asal daripada tanah, dia nak balik ke tanah, rupa dia dah jadi macam rupa tanah. Tuhan atur benda ni, satu sunnatullah, manusia boleh tengok benda ni. Begitu. Baik, oleh sebab sangat sakit keluar nyawa itu, maka tersentaklah urat-uratnya. Masa kena tu dia krem satu badan. Satu badan dia krem, urat semua dia rentak, tarik habis. Dan sakitnya meratai luang tubuh dan dalamnya. Sakit ni tak tahu cerita, luang dalam semua sakit habis. Sampailah tertenggak anak matanya, dan kecut rupa dua bibir mulutnya, dan tersentak lidahnya ke pangkalnya. Lidah ni dia rentak masuk ke dalam, jadi pendek lidah, dia kata, dan masuk ke dalam tubuhnya buah pelernya, dan hijau rupa ujung jarinya. Habis semua dia dia jadi ujung. Dia rentak habis semua, urat semua dia rentak, dia tarik habis, lidah pun terpendek masuk ke dalam. Pasal apa? Pasal nak abang kata sakit nyawa nak keluar tu, macam tu jadi orang nak mati ni. Dan hijau rupa ujung jarinya. Maka dari sini menunjukkanlah sakit mati itu adalah sehabis-habis sakit.
Tuan, ni kita dengar ya. Kita akan mai hari yang Tuhan kata iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal mereka, dia tak akan lewat dan tidak akan awal walaupun 1 second. Time tu akan mai kat kita. Masa tu kalau otak boleh gagah fikir lagi, oh macam yang aku duk dengar, benda tu kita akan rasa. Masalah dia kita keluar nyawa dengan beransur-ansur. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kemudian mati itu bukannya sekali semua tubuh itu. Imam Ghazali kata orang nak mati ni bukan one shot nyawa keluar lagu tu, bukan lagu tu. Dia kata bahkan beransur-ansur ia daripada satu anggota kepada satu anggota. Mula-mula sejuk 2 kaki, kemudian sejuk batang kaki betis, kemudian sejuk 2 paha. Maka tiap-tiap satu anggota tu ada baginya sengsara mati itu. Orang mati memang macam tu. Kalau kita selalu duduk sebelah orang nak mati, kita boleh tak benar ni. Dia start dengan kaki sejuk, kaki dia tumbang pergi ke lutut. Kita hidup ni kalau tidur tapak kaki kita lagu tu. Orang mati tapak kaki dia pergi ke depan lagu tu. Tapak kaki dia pergi lagu tu. Pucat lesi kuning tapak kaki. Pegang sejuk 2 tahun dah. Pegang-pegang dia makin sejuk, tu nyawa dia duduk keluar. Dia duduk keluar, dia satu step macam tu. Sehinggalah sampai kepada halqum. Bila sampai dekat halqum, maka pada waktu itu putuslah pemandangan daripada dunia dan ahli. Masa nyawa duduk keluar daripada kaki, mata boleh duduk nampak lagi walaupun dah tak boleh cakap, nampak lagi kabur-kabur. Bila nyawa dah sampai di halqum, dia tutup main switch, mata pun celek tapi tak nampak apa. Dia kata putuslah pandangan matanya daripada dunia dan keluarga dia, dan tertutup pada masa itu pintu taubatnya. Yang ni yang paling takut. Masa tu menyesal apa pun tak boleh buat apa dah. Pintu taubat sudah ditutup dan diliputi oleh sebal dan sesal di dalam hati. Hati masa tu kira penuh dengan penyesalan. Dan tengok dalam Quran yang kata apa, cerita tentang surah Al-Munafiqun, cerita orang yang nak mati ni minta tangguh dekat Tuhan, ila ajalin qarib, ya Allah kalau boleh tangguh saat kematian aku ni sampai ke ajal yang dekat. Minta saat, tangguh saat aja. Pasal apa? Pasal aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang yang saleh. Benda ni boleh keluar pasal apa? Dia tak keluar melainkan kalau kita menyesal, baru benda ni keluar. Lagi tak ada sesalan dalam diri, lagi tu kita tak ada ingat nak jadi orang baik. Kita hanya teringat nak jadi orang baik bila menyesal mai. Kata awak lah macam ni, aku silap dah, aku nak kenapa betul, itu menyesal. Bila menyesal, dia tu ingat nak buat baik. Orang yang nak mati, dia kata di sini, dia kata dan diliputi oleh sebal dan sesal. Kerana menyesal itulah hati dia masa tu, masa dekat nak mati tu, dia berkata-kata dengan Allah, ya Allah minta tangguhlah satu tempoh saat aja, minta 5 minit aja, aku nak sedekah semua harta aku dan aku nak jadi orang yang betul-betul soleh, 5 minit aja. Tuhan kata aku bagi dekat hang umur sampai 65 tahun, 70 tahun hidup, tak cukupkah masa tu untuk nak bersedekah dan untuk nak jadi orang soleh? 70 tahun tak cukup, hang nak 5 minit nak buat benda yang patut hang buat 70 tahun. Tak ada. Sampai masa jalan. Dia macam tu. Masalah dia kata mengetahuikan sakit keluar nyawa dengan dalil. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tak usahlah tanya akan rasa kepayah, akan kepahitan mati dan susah payah pada waktu gelombang mati itu. Jika sekiranya tidak payah dan juga tidak susah keluar nyawa tu, tentulah Nabi SAW tidak mengucap ia demikian pada waktu gelombang mati itu. Iaitu Nabi kata, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Maksudnya, wahai Tuhanku, mudahkanlah olehmu atas Muhammad ini akan sengsara mati. Kalau mati ni tak sakit dan tak susah, Nabi tak minta dekat Tuhan dimudahkan dia nak menghadapi maut. Begitu.
orang-orang maka tiadalah minta berlindung daripada kesengsaraan mati itu, dan tiada besar susah payahnya padanya kerana jahilnya dengan dia, dan tiada tahukan sebelum berlakunya. Manusia ni punca dia apa? Punca dia jahil, dia tak tahu kata mati ni cukup dahsyat. Maka dengan kerana tu dia tak ambil heran dengan soal persiapan sebelum mati, sebab dia tak tahu kata mati itu dahsyat. Dan ada pun mendapat tahu akan kesengsaraan itu ialah dengan nur nubuwah dan wilayahnya. Kita hanya boleh tahu benda ni melalui petunjuk daripada Nabi SAW. Maka kerana itu besar takut anbiya, yakni nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dan awliya akan mati itu. Hanya orang yang reti saja takut dengan tak ada nak bersedia sebelum menghadapi mati. Tajuk baru dia kata bab ma jaa annal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya orang mukmin, orang yang beriman itu mati dengan berpeluh dahi. Ni pula dia kata di antara tanda orang yang beriman, bila nak mati peluh keluar di dahi. Ketahuilah saudaraku, mengapalah mukmin itu apabila mati berpeluh ia di dahinya. Maka itulah dalil menunjukkan atas keluar jiwa ataupun keluar roh itu, keluar nyawa itu dengan payah dan susah. Demikianlah mukmin itu dimatikan Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Buraidah anin Nabi SAW qala al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Buraidah daripada Nabi SAW. Sabda Nabi bermula, orang mukmin itu, orang yang beriman itu mati dengan berpeluh dahi. Nabi kata begitu. Ini hadis, yakni hadis Buraidah ini hadis yang hasan. Masalah seringan-ringan mati itu bagaimana? Yang kata orang yang mati paling ringan sakit dia mudah ni macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya. Dan telah ditanya orang akan Nabi SAW daripada mati dan kesengsaraan mati. Maka sabda Nabi, inna ahwanal maut bimanzilati haskah fi sufin, fahal takhrujul haskah minas suf illa wa ma'aha suf. Bahawasanya seringan-ringan dan semudah-mudah mati bagi diri seseorang, bahawasanya seringan-ringan dan semudah-mudah mati ialah sebagai duri yang sangkut pada kain bulu. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, mati yang paling ringan sakit dia, mati yang paling tak sakit ni macam mana? Nabi SAW jawab, Nabi kata orang yang mati paling tak sakit tu kalau nak diumpamakan, macamlah kita pakai kain bulu, kain suf. Suf ni kain baldu, kain bulu. Di jalan di kawasan yang ada haskah, yang ada pokok-pokok duri. Dia kata. Maka adakah tidak keluar duri daripada bulu itu, melainkan ada sertanya bulu? Nabi kata apa? Pakai kain bulu, kain baldu, kain bulu, pergi raduk kawasan yang ada pokok-pokok duri. Hampa keluar daripada kawasan tu, hampa tengok kain bulu yang hampa pakai, keluar tak ada? Bulu keluar tak keluar daripada pakaian hampa ni? Nabi kata demikianlah orang yang paling ringan menghadapi mati, nyawa nak keluar tu macam duri duk keluar daripada badan. Duri nak cabut keluar daripada badan ni takkan tak keluar sikit isi badan. Nabi kata sakit macam tu. Tuan-tuan, orang kelab joran dia tahulah, kelab joran tu pergi mengairkan bawah titi ni. Cuba mata kai tu jangkit dari telinga dia tengok jadi macam mana. Nak jangkit senang ya, dia jangkit masuk dulu tu. Nak bawa keluar tu, nak bawa keluar tu, mata kai tu nak bawa keluar daripada telinga tu macam mana? Masuk mudah aja, dia depan tu dia tajam dulu tu, masuk. Nak bawa keluar tu dia duk tarik tu. Nak buat macam mana? Leh-leh tak tahu nak buat apa, ambil pisau kerat tali aja, balik pakai tubang sebelah. Tak boleh buat. Cerita dia tak boleh buat. Cerita dia kena pergi klinik. Klinik nak kena potong sikit baru boleh buat keluar mata kai tu.
Matakai tu duri lah, duri. Duri ni bila dia jangkit mai dekat baju baldu, kita pakai baju bulu, kita pakai ni, bila dia jangkit nak lepas dia tu mesti keluar punya bulu, mesti keluar sekali. Macam tu lah orang yang sakit nak mati ni, bila nyawa nak terbit daripada badan tu, dia rentap ni, bergerigit isi keluar daripada badan ni. Itu adalah seringan-ringan sakit orang yang nak mati. Nabi jawab dalam hadis dia lepas tu. Dan telah masuk Nabi SAW ziarah satu orang sakit. Kemudian sabda Nabi, sesungguhnya aku tahu barang yang dijumpai dan dirasainya. Oh, Nabi pergi jumpa satu orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Nabi kata kat sahabat lain, Nabi kata, aku tahu apa yang dia rasa lah ni, aku tahu apa yang dia duk jumpa lah ni. Nabi abang lu betul. Ni, dia ni nak mati, dia jumpa malaikat maut. Aku tahu dia nampak malaikat maut macam mana. Dan aku juga tahu apa yang dia duk rasa lah ni, Nabi kata. Maka tiada daripada satu orang melainkan sakit itu kerana mati. Nabi kata habis satu badan ni, orang ni kira saraf dia satu badan, semua sakit, tak ada kecuali, tak ada yang tak sakit. Tuan-tuan, tu saya cakap sakit saraf. Orang sakit orang pun tak main masjid. Sakit orang, dia takar kat pinggang ni macam mana, kata dia meletup. Kata meletup, duduk kerai kediang di rumah lagu tu je. Bini kata, abang mana ni tak pergi mengaji ke? Nak pergi lagu mana ni? Marah, sakit orang saja, marah orang habis semua. Tuan-tuan, satu orang sakit, kita boleh duduk hidung, duduk merak macam apa lagi sampai bini nak kena main suap makan. Tuan-tuan boleh bayang satu badan punya orang saraf semua kena rentak waktu nyawa nak keluar. Cukup teruk dia nak buat yang tu. Masalah takutkan seksa Allah dalam masa nak mati. Ni orang nak mati pula, apa benda yang dia rasa pula. Seorang yang datang maut itu, ada kalanya datang ingat hati dia akan seksa Allah di negeri akhirat, yakni apabila ia telah mati. Tuan-tuan, ini biasa. Orang dekat nak mati, dalam masa yang sikit tu Allah dia flashback balik tunjuk kat dia. Orang yang nak mati ni Allah akan flashback tunjuk balik dekat dia. Zaman dia umur 18, zaman dia umur 25, zaman dia umur 30 dulu ni, Allah flashback balik dekat dia. Mana dengan duk sakit nak mati lagi, mana dengan duk nampak malaikat maut duk mai lagi, mana dengan gambar-gambar lama duk keluar mai lagi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana punya rimatnya dia masa tu. Ni hadut jadi lebay ni baru berapa tahun aja. Dulu zaman orang duk panggil kita dengan gelang dahsyat-dahsyat dulu ni, kita ada memegang satu gelang apa kan dulu, sampai orang ada panggil gelang dekat kita ni. Pasal hebat kita dulu ni. Mungkin man power dia panggil. Bukan tak ada pasal orang duk panggil man power ke dia, pasal power betul baru orang panggil man power. Power tu nampak dekat nak mati, power tu duk mai balik. Masa umur 25 punya power tu dia duk nampak balik, umur 35 punya power duk mai balik. Tuan-tuan, dia kata kan, dia kata satu orang yang datang maut ada kalanya datang ingat hati dia akan seksa Allah di akhirat. Bila gambar ni mai balik, dia teringat apa? Dia teringat habislah aku sana itu. Yang ni semua jenuh lah aku nak jawab. Dia akan teringat dia nak kena seksa di akhirat apabila dia mati. Maka sudahlah takut dia akan seksa Allah tu. Dah nampak gambar sepasal, rimeh sepasal, takut pula sepasal lagi. Allah, dia kata aku jadi baik ni betul-betul baru dalam 7-8 tahun ni je. Aku jahat 70 tahun. 7 tahun punya baik ni boleh cover ke 70 tahun punya jahat. Bila dia duk ingat lagu tu, dia takut. Tu nak mati. Dengan duk nampak malaikat duk mai dengan pakaian putih, hitam apa semua, yang tu dah sepasal. Dengan duk nampak gambar lama sepasal. Dengan duk takut ni, aku punya kebaikan yang aku buat ni boleh cover ke tak boleh cover aku punya jahat. Itu lagi. Maka orang yang demikian itu tiada dicela syarak, bahkan terpuji dia. Dia kata orang yang bila nampak gambar lama dia yang tak elok ni, dia takut dekat Allah, ini orang bagus. Dia kata pasal apa? Pasal dia takut dekat Allah. Kita ingat balik mukadimah kita baca bulan lepas, cerita yang satu orang zaman dulu pesan dekat anak dia,
Iza muttu, apabila aku mati, fa ahriquni, hang bakar buang aku apa semua, aku bilebak buang dalam laut apa semua. Pasal apa? Pasal aku ni kalau hang tak buat lagu tu pun Allah akan bakar aku. Takut. Kerana takut tu Allah Subhanahu wa taala lepas dia daripada siksa. Maka orang yang dekat nak mati, kalau dia mai gambaran tak elok hak dia buat dulu, mai rasa takut dalam hati dia, syarak kata ini orang bagus. Pasal apa? Dia masih lagi ada dalam hati dia takut pada Allah. Ini orang bagus, dia kata. Maka apabila sudah takut yang demikian itu, maka janganlah pula putus harap akan rahmatnya. Cuma satu nak kena ingat, bila takut, jangan kita ni putus harap. Kita kena kuat diri kita, kita harap rahmat Allah ada dekat kita. Ya Allah, betul aku 70 tahun aku buat jahat, tapi kemudiannya ending hidup aku sebagai orang baik. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu untuk nak bantu aku. Manusia kena ada ni, kena ada raja, dia kata, kena ada harap kepada Allah. Dia kena husnuzan, dia kena baik sangka dengan Allah. Dia kena yakin bahawa dia buat baik, dia bertaubat ni Allah terima taubat dia. Dia kena ada kekuatan itu, dia kata. Tak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Demikianlah disuruh oleh agama kita. Bermula dalil yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat tentang hal-hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia, yakni Anas bin Malik, bahawasanya Nabi SAW masuk ia ke atas orang muda kerana ziarahnya. Nabi pergi ziarah satu syab, budak muda tapi sakit nak mati. Nabi pergi ziarah dia. Apabila telah masuk Nabi, maka sudahlah didapatnya budak muda itu di dalam gelombang mau mati. Cantik-cantik. Masa Nabi sampai, masa tu dia tengah duk bergelut dengan sakaratul maut. Nabi sampai time dia tengah duk cemas ni. Bila dilihat oleh Nabi akan yang demikian itu, maka bertanya Nabi kepada budak tu. Maka sabda Nabi, bagaimana engkau dapati dirimu? Nabi bila sampai, Nabi tahu dah, dia ni duk tunggu masa aja nak mati. Nabi dan tanya dia. Nabi kata, kaifa tajiduk? Hang rasa macam mana lah ni? Dan ditanya lagi orang ni. Nabi tanya, kaifa tajiduk? Hang rasa macam mana ni lah ni? Maka budak muda tu pun lalu menjawab. Qala, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Maka kata budak muda tu, demi Tuhanku ya Rasulullah, bahawasanya hamba harapkan keampunan Tuhan dan rahmatnya ke atas hamba. Dia kata, lah ni aku nak dua aja. Satu, aku nak Allah redha aku. Dan yang kedua, aku nak Allah ampunkan dosa aku. Lain tak mah. Ni, dalam keadaan sikit lagi, sedetik lagi, satu saat lagi, dalam sikit masa lagi nak mati ni, orang mai tanya, hang mau duit ke tak mau, hang mau pakat ke tak mau, hang mau apa pun tak mau, aku mau Allah redha aku dan aku mau Allah ampun dosa aku. Tu yang lain tak mau apa. Budak muda ni bila Nabi pi dekat dia dalam keadaan nak menghadapi sakaratul maut. Nabi dan tanya dia. Nabi kata, hang rasa macam mana? Dia kata, aku rasa nombor satu, aku nak Allah redha aku. Yang kedua, aku nak supaya dosa-dosa aku yang aku buat Allah ampun semua. Itu saja yang aku mahu. Maka bahawasanya hamba sekarang takut akan seksa dengan kerana dosa hamba itu. Nampak balik flashback domai balik zaman jahat dia. Nampak balik. Ya Allah, dia kata, aku takutlah dengan dosa yang aku buat. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan yang demikian itu, maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Maka sabda Nabi SAW, tiada berimpun dua perkara itu dalam hati satu orang hamba Allah, melainkan diberi akan dia oleh Allah barang yang diharapnya
dan disejahterakan dia daripada barang yang ditakutnya. Nabi kata dekat dia, apa yang hang nak tu Tuhan bagi. Hang nak keredaan Allah, Allah akan bagi. Hang nak keampunan atas dosa-dosa hang, Allah akan bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi apa yang hang duk berasa nak lah ni. Nabi kata kat dia lucu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah membaikkan sangka dengan Allah pada masa nak mati. Kata Sahibul Muhazzam, dan sayogia satu orang itu biar baik sangka dengan Allah. Kita dengan Tuhan kena baik sangka. Kerana barang yang diriwayatkan oleh Jabir, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mati seorang daripada kamu melainkan ia membaikkan sangka dengan Allah. Kita kena sentiasa ingat apa yang Tuhan bagi kat kita ni yang terbaik. Tuhan bagi kita sakit sebelum mati, hati mau ingat, Tuhan bagi aku sakit dulu sebelum mati ni ada kebaikan di sisi dia. Kita muda-muda lagi kena sakit yang nak membawa mati, kena ingat dalam hati, Allah bagi aku mati muda ni ada baiknya, dosa aku tak banyak. Kena ingat dekat Tuhan ni baik. Tak mau hati duk ingat ni apa Tuhan ni, aku muda lagi duduk buat kat aku macam ini, buruk sangka dengan Tuhan. Kira kita manusia Islam beriman kepada Allah, macam mana pun hati ni mau baik dengan Tuhan. Tuhan bagi sakit pun kita baca aku baik, kita kata Tuhan bagi aku sakit ni pun bagus, kalau tidak aku buat jahat banyak. Bila sakit ni aku banyak buat kebajikan. Tuhan bagi apa pun kat kita mau duk ingat. Ingat belah baik, jangan duk ingat buruk. Ini baik sangka dengan Allah. Bukan sahaja masa hidup, masa dekat-dekat nak mati, lebih lagi kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dia kata membaikkan sangka dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dan makna baik sangka dengan Allah itu, iaitu sangka Allah bagi rahmat akan dia. Kita yakin Allah akan bagi rahmat, bagi belas kesian dekat kita, dan harap dia akan yang demikian itu, dan kita yakin Allah akan bagi kat kita benda tu. Dan biar ia tadbirkan dan fikirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang ia pada bicara kemurahan Allah dan ampunnya dan rahmatnya. Orang sakit ni hak ni dia mau ingat. Ingat balik hadis-hadis Nabi hak biasa duk belajar ni, sakit ni mengkifaratkan dosa. Benda ni kena duk ingat. Kalau kita tak mengaji tuan-tuan, macam mana kita nak ingat? Kalau kita bukan jenis orang nak mengaji, tak baca Quran, tak baca hadis Nabi, tak belajar isi kandungan Quran, tak belajar tentang pengajaran yang ada dalam hadis Nabi, macam mana kita nak main baik sangka dekat Tuhan ni, macam mana? Bila kita belajar, benda ni dia main balik. Bila kita sakit, kita ingat balik, oh, sakit ni pun kifarat dosa aku juga. Ingat. Bila ingat macam tu, hati kita jadi baik sangka dengan Tuhan. Begitu. Dan barang yang dijanjikan Allah akan ahlu tauhid, dan barang yang dihamburkannya daripada rahmatnya bagi ahlu tauhid itu pada hari kiamat, kita kena ingat Allah akan bagi kebaikan. Kalau kita jadi orang yang baik, kita jadi ahlu tauhid, Allah akan bagi dekat kita kebaikan. Sebagaimana firman Allah adalah hadis qudsi, hadis yang sahih. Tuhan kata, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangka hamba aku denganku. Inilah dia yang betul pada makna hadis. Dalam satu hadis kursi, Tuhan kata, ana inda dhanni abdi bi, aku macam yang hamba aku sangka dekat aku. Kalau kita baik sangka dengan Allah, Allah baik dengan kita. Allah tengok kita ingat dia macam mana, kita ingat dia baik dengan kita, maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah baik dengan kita. Buka muka sebelah. Masalah dia kata membaikkan sangka dengan Tuhan pada waktu nak mati, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah ittifaq, telah sepakat ashab kita dan orang yang lain daripada mereka itu, sunat bagi orang yang sakit dan orang yang hadir akan dia sebab-sebab bagi mati dan kesengsaraan mati, bahawa ia membaikkan sangka dengan Allah. Sunat kita ingat Tuhan buat ni semua yang terbaik untuk kita, sebagaimana makna yang kami sebut di dalam masalah tadi.
Kemudian dia kata masalah membaikkan sangka dengan Tuhan pada waktu sihat, apa hukumnya? Waktu nak mati kena baik sangka, waktu sihat macam mana? Kata Imam Nawawi, adapun membaikkan sangka dengan Tuhan pada waktu sihat, maka padanya dua wajah bagi ashab kita. Telah menghikayatkan dia oleh Al-Qadhi Husain dan menyertai akan dia oleh Al-Mutawalli dan lain daripada keduanya. Pertamanya, maulah takut dan harap itu bersamaan. Yang keduanya, biarlah takut lebih daripada harap. Dan kata Al-Qadhi, yang kedua ini yang sahih. Dan kata An-Nawawi, bermula yang azhar, yang pertama tadi lebih asah. Ini dua pendapat. Kita dengan Tuhan masa duduk sihat ni macam mana kita mau buat? Satu pendapat kata bagi sama di antara khauf dengan raja. Takut dekat Tuhan dengan harap rahmat Tuhan yang sama, 50-50. Kita takut dekat Tuhan, tapi bukan takut saja, 50% takut, 50% kita harap Allah bagi rahmat dekat kita. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua pula, dia kata apa? Biarlah takut lebih daripada harap. Biar lebih takut pada Tuhan daripada mengharapkan rahmat Tuhan, dia kata. So dua-dua ni pun betul belakang. Kita dalam hidup takut dekat Tuhan kena ada. Tak ada takut dengan Tuhan, kita buat semua benda. Kita kalau tak takut dekat Tuhan, membujung lalu melentang patah, kita buat semua. Tu orang tak takut dekat Tuhan. Dia betul-betul tak takut dekat Tuhan. Dan tengoklah berapa banyak manusia tak takut dekat Tuhan. Dalam orang duk cakap ni soal pi cabul budak-budak apa pi duk jadi ni. Sampai paper hari ni ada lagi. Tak takut dekat Tuhan. Dan tidak ni benda tu duk keluar dalam surah Abang hari-hari, hang takkan tak baca langsung. Bila baca tu ambil ingatlah, ambil pengajaran. Dalam duk keluar tu dia boleh dibuat lagi. Punya tak takutnya manusia pada Tuhan. Pasal apa manusia jadi tak takut dekat Tuhan? Pasal apa? Pasal dia tak pernah ada usaha nak melangkah untuk nak dikenal Tuhan. Tak pernah. Quran tak pernah dengar, tak pernah tahu apa makna, tak pernah tengok tafsir dia apa. Hadis Nabi pun dia tak pernah ambil tahu, dia tak tahu apa benda yang ada dalam hadis Nabi. Dia hidup lebih kurang lembu kepala hidup saja atas dunia ni. Dia belah ikut suka dia, membujung lalu melentang patah. Maka manusia macam ni dia tak takut ke Tuhan. Dia mati esok dia tahu macam mana Tuhan itu perlu dia takut. Tapi masa tu tahu sudah tak ada makna apa lagi. Maka manusia yang waras fikiran, yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, dua benda ni kena ada dalam hati. Satu, khauf, takut ke Tuhan. Kita nak buat satu benda, mahu ingat benda ni boleh tak boleh buat. Kalau jelas daripada nas, Quran, hadis kata tak boleh, jangan buat. Buat juga kita sakit. Yang kedua, raja. Dia ada harap dekat Tuhan. Kita, mana ada manusia yang tak pernah buat dosa? Tolak Nabi aja. Nabi SAW maksum. Allah pelihara dia. Dulu kendian apapun tak jadi dosa kepada dia. Lain pada tu ustaz ke tok guru ke apakah semua ada buat dosa. Cuma banyak dengan sikit, besar dengan kecil. Menyedari hakikat kita manusia yang tidak maksum, yang terdedah kepada tersilap, salah, lalai dan sebagainya, kita kena minta ampun kepada Allah. Minta ampun dan ada harap supaya Allah ampunkan kita. Bila ada dua benda ni, ada takut kepada Allah dan ada harap Allah akan mengampunkan kita, maka manusia ni jadi manusia Muslim yang mukmin, yang sempurna iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita lah ni bukan time kita nak cakap besar. Jangan cakap besar lah ni. Jangan duk buka kancing baju, pukul dada seolah-olah kita manusia tak pernah buat dosa. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Sebab kita pun ada macam-macam dosa. Manusia tak tahu, Allah tak. Dosa dengan bini, dosa dengan anak, dosa dengan mak pak, dosa. Kita ada dosa. Jangan pukul dada kata kita orang yang paling bersih. Jangan. Terima hakikat kita manusia, kita ada dosa. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Kita buka kancing pukul dada, tunjuk orang tu berdosa, orang ni berdosa, dosa yang berselekeh di badan kita macam mana? Kita cari susah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman manusia merendah kepada Allah.
Kita jangan cepat nak menghina anak orang tu lagu ni, anak orang ni lagu ni. Jangan cepat nak menghina anak orang. Pasal kita pun ada anak ramai di rumah. Anak kita hari ni kecil lagi. 10 tahun ke depan kita tak tahu dia nak buat macam mana. Bukan masa kita nak menghina orang kerana anak dia jadi lagu tu lagu ni. Takut kau itu anak kita bila buat perangai yang kita duk hina pak dia lagi. Na'udzubillah min zalik. Sekarang bukan masa menghina orang. Sekarang masa kita jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita boleh jaga. Kita jaga. Jangan sombong sekali-kali. Kerana Allah tak suka orang sombong. Quran terang-terang kata, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Jangan sekali-kali kamu melangkah berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong, bongkok, takabur kepada orang. Jangan. Lambat hari Allah akan balas dekat kita benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan pada diri saya dan saya pesan kepada tuan-tuan semua, minta ampun kepada Allah atas dosa kita, minta Allah pelihara kita dan keluarga kita. Minta, mudah-mudahan apa yang kita minta ikhlas kepada Allah, Allah makbul permintaan kita. Wallahu a'lam. Lepas ini kita akan masuk bab ma jaa fi karahiyatin na'i. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis mengembangkan khabar kematian. Boleh tak boleh kita heboh-hebohkan berita kematian keluarga kita dan sebagainya? Boleh tak boleh? SMS, telefon, beritahu semua orang? Boleh tak boleh? Kalau boleh, macam mana bentuk penyebaran berita yang dibolehkan, macam mana yang tak boleh? Dan kemudian kita akan masuk tajuk An-Sabra fi Sadmatil Ula. Cerita tentang betul-betul sabar tu ialah pada kali pertama kena. Kita kena ujian Allah. Kena tu kita sabar ke tak? Kalau kita sabar, ini first class punya sabar. Kalau masa kena kita tak sabar, lepas dah 5 hari orang tu nasihat, orang ni nasihat, baru kita terima, baru sabar. Sabar tu bagus, tapi tak sebagus orang yang kena dia boleh sabar. Begitu. Kemudian dia akan masuk tajuk ma jaa fi taqbilil mayyit. Cerita tentang mengucup orang mati. Orang mati dah mandi, dah kapan, dah apa semua, sebelum kapan tutup muka nak pergi kucup dulu. Nak pergi kucup mak kita, nak pergi kucup ayah kita, nak pergi kucup suami kita, nak pergi kucup isteri kita, nak pergi kucup anak kita yang mati ni. Boleh tak boleh? Baru ni ada satu orang tanya saya di masjid Parit Buntang, di surau Taman Kerian Parit Buntang. Apa dia kata, anak kepada si mati ni konon ceritanya murtad, dia kata. Pergi menikah dengan orang bukan Islam apa-apa semua, tinggal agama. Pak dia mati, pak dia Islam lah. Jadi bila dia tinggal agama dulu, pak dia halau dia. Halau, tak tengok muka hang, selalu balik main. Dia pun pergi hidup lagu orang bukan Islam lah dengan lelaki dia. Bila pak dia mati, itulah dia balik main setelah berapa tahun dia tak main tengok. Orang beritahu kat dia, kata pak mati, dia balik main. Bila balik main, masa orang kapan semua orang nak, dia minta nak pergi kucup pak dia. Jadi ramai lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, apa semua. Kita nak tahu betul-betul boleh tak boleh. Satu dia anak, yang kedua dia anak yang sudah murtad. Boleh tak boleh dia nak main kucup mayat pak dia dan sebagainya. Dia akan dibincangkan di dalam tajuk tentang mengucup mayat. Lepas itu dia akan masuk tentang ma jaa fi ghuslil mayyit, cerita tentang mandi mayat. Kita akan tengok betul-betul mandi mayat ni macam mana cara dia. Lagu budaya kita duk buat lah ni beratung panjang macam kereta api tu, pakai nak main juris mayat. Bukan anak-anak saja, habis semua sampai pupu poyang, sampai mak menakan pupu apa semua tu punya panjang gerakak, pakai nak main cebok seorang sekali. Ada hal tak mau main kena marah pula dengan satu pengelola duduk dah tepi tu, dia duduk kerja atong orang, dia kata main juris hang ni pun tak mau marah sekali pompang-pompang yang mayat duk mandi di sana. Betul-betul punya Islam suruh macam mana. Banyak cerita enggak ni, semua banyak cerita pasal kita antara ibadat dengan adat yang kita duk mereka tambah ni dah jadi berserabut dah. Dah jadi berserabut dah. Kan? Lepas tu masa nak kapan, masa nak apa-apa semua tak lagi sampai dah ke bumi mayat, tak lagi boleh tak boleh duduk jurus hayang daripada kepala sampai kaki semua nak tapung bunga, rampai buat tu apa, boleh tak boleh.
Semua ni kita nak kena tahu. Pasal apa? Kita tak mau. Sampai dah mati dah pun bila buat lagi benda-benda karut, khurafat yang membawa dosa, kita tak mau. Tanah kubur tu nak bagi ratakan, nak bagi tinggikan. Kalau tinggi nak tinggi sampai banyak mana, tu semua diceritakan dalam agama. Bila tak tahu, kita main ikut juga. Kita buat lagu Batih Ubi lah, buat betul-betulnya macam mana yang Nabi tunjuk. Tanah kubur tu nak buat macam mana. Dia akan main panjang lah cerita ni. Cerita ni sangat berkaitan dengan apa yang kita dah buat dalam masyarakat kita. Lepas habis dah semua selesai, dah ke bumi mayat, dah apa dah semua tu, macam mana cara kita nak buat di atas kubur tu. Nak duduk sila ramai-ramai lagu makan kenuri ke apakah tu, nak buat macam mana ke. Kalau kata berdiri, nak berdiri macam mana, nak berdiri tang mana, nak berdiri betul dengan kepala mayat ke, dengan pinggang mayat ke, di ujung kaki mayat ke, nak berdiri tu nak menghadap kiblat ke, nak membelakangkan kiblat ke, macam mana ke. Semua kita nak kena tahu secara tepat macam mana agama tunjuk. Kemudian soal kita nak turut betul-betul macam agama tunjuk ke tak, itu terpulang. Tapi kita kena tahu betul-betul agama suruh macam mana. Kita tak mau benda ni kelabu-kelabu, kita tak mau. Sebab kita Allah bagi keupayaan untuk nak memahami ilmu. Pasal apa kita tak mau nak ambil faham menerusi ilmu? Pasal apa kita suka ikut-ikut? Ini satu benda yang kita nak kena jalan. Lepas tu dia main tajuk Maja'a fil miski lil mayyit. Cerita tentang kita memakaikan wangi-wangian pada mayat. Boleh tak? Boleh. Duk bagi wangi mayat dan sebagainya. Kemudian Maja'a fil ghusli min ghuslil mayyit. Cerita orang yang mandi mayat tu, dia tu disuruh mandi selepas dia mandikan mayat. Dan dia disuruh mandi tu, nak mandi lah tu kah ataupun sat lagi kah baru boleh mandi kah, macam mana kita nanti tak. Kadang-kadang yang mati itu terdekat suami dia, isteri dia, atau mak dia, atau bapa dia, atau anak dia dan sebagainya. Jadi dia rasa dia nak menyumbang khidmat penghabis kepada bapa dia, kepada mak dia, pada isteri dia, pada suami dia. Dia nak menyumbang, maka dia pun pergi bantu memandi mayat ni, dia pergi bantu. Adalah orang kerja mandi mayat tapi dia pergi bantu. Lepas dia bantu selesai mandi mayat apa semua, mayat bawa pergi masjid nak semayang. Dia membantu mandi mayat. Jadi dia disuruh mandi selepas mandi mayat. Dia nak mandi dulu ke baru pergi semayang mayat dekat mak dia, dekat ayah dia, ataupun dia pergi semayang apa semua dulu, saat ni balik mandi ke macam mana? Tuan-tuan, yang kata agama Islam, agama kita ni, dia satu pakej hidup yang cukup sempurna. Bab mayat saja pun A sampai Z dia beritahu apa nak buat, satu. Demikianlah seluruh dunia, seluruh negara, seluruh sistem kehidupan manusia ni, Islam beritahu macam mana nak buat satu. Kita aja satu, kita tak belajar, maka kita hidup macam orang jahil. Yang kedua, kita belajar tapi kita mengingkari ilmu yang kita belajar, kita duk buat lagu orang jahil. Tujuan kita mengaji ni, kita nak belajar, kita nak tahu yang betul yang macam mana, kita nak buat macam yang betul ni. Dan yang betul sudah tentulah Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah panjang umur kita, Allah bagi kekuatan dekat kita, Allah bagi kesedaran kepada kita untuk nak mengaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan itu sikit sebanyak silap kita boleh berbetul sebelum sampai masa kita dipanggil balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.